Kami nak suruh jodoh. Kami suruh jodoh. Jadi Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripadanya. Bersama-sama kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam 23 Jamadil Akhir 1443 Hijrah. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menambahkan iman kita dalam kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menambahkan amalan dan mengumpulkan bekalan sebagai tanda untuk kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di alam barzakh dan seterusnya dalam akhirat dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambungkan pembacaan kita daripada kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan berkenaan dengan kematian dan juga hari akhirat. Jadi kita masih lagi pada bab majaa fi qiraatil Quran indal qabri halat ad-dafni wa ba'dah wa annahu yasil ila al-mayyit thawabun ma yaqra'uhu wa yud'a wa yastaghfar lahu wa yatasaddaq alayh. Iaitu bab yang menyatakan tentang membaca Al-Quran di kubur ketika mana proses pengkebumian dan selepasnya, dan pahalanya itu sampai kepada ahli kubur tersebut, apa yang dibacakan, apa yang didoakan, apa yang diistighfarkan dan apa yang disedekahkan, ya. Jadi dalam bab ini sedikit panjanglah dia punya huraiannya. So kita akan menyambung bahagian yang kedua, iaitu dimulakan dengan warwiya min hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada hadis Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala al-maqabir faqara'a suratu Yasin khaffafa Allahu anhum wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man dakhala al-maqabir, barang siapa yang menziarahi kubur, yang menziarahi kubur, faqara'a suratu Yasin, dan dia membaca surah Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab ahli kubur di dalamnya. Wa kana lahu, dan kepada si pembaca tersebut, bi'adadin man fiha hasanatin, mengikut jumlah di kubur tersebut berapa ramai ahli kubur itu, dan sebanyak itulah kebaikan yang akan diperoleh oleh pembaca surah Yasin tersebut. Walaupun begitu, hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Janaiz. Jadi dalam hadis dhaif ini maksudnya tidaklah ditolak sepenuhnya, tetapi boleh mengambil dalam bab fadail atau kelebihan-kelebihannya. Dalam bab ini adalah kelebihan kita membaca surah Yasin apabila kita menziarahi kubur. Baik. Wa yurwa an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, iaitu anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, annahu umira ay yaqra'a 'inda qabrihi suratul Baqarah, iaitu Umar bin Al-Khattab telah berpesan ataupun meminta kepada anaknya untuk membacakan surah Al-Baqarah di kubur, ataupun di yang mana di kubur Sayyidina Umar. Jadi bila bukanlah ucapan ini selepas kematian, ini sebelum kematian lah. Sebelum kematian Umar berpesan kepada anaknya, maknanya kalau Sayyidina Umar nanti dah meninggal dunia, maka anaknya diminta untuk membacakan surah Al-Baqarah di kubur ataupun di tempat persemadian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. وقد روى إباحة قراءة القرآن عند القبر عن العلاء bin Abdurrahman, dan diriwayatkan tentang dibolehkan untuk membaca Al-Quran di kubur oleh Al-Ala bin Abdurrahman, wa dzakara An-Nasa'i wa ghairihi, dan hadis itu pula diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan selain daripadanya, daripada hadis Ma'qal bin Yasar Al-Madani an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Ma'qal bin Yasar Al-Madani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u Yasin 'inda mautakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bacalah surah Yasin di sisi orang yang meninggal dunia. Maka dalam syarahnya dalam hadis An-Nasa'i ini, siapakah yang dimaksudkan dengan mautakum? Siapakah dimaksudkan dengan mautakum? وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند الميت في حال موته. Boleh jadi mautakum itu adalah dibacakan Al-Quran di sisi orang yang akan meninggal dunia ataupun sedang meninggal dunia. Maksud sedang meninggal dunia kita tak tahulah waktu nak meninggal bila kan, maksudnya sedang sakit lah, sedang sakit, sedang nazak, kan, terbaring, maksudnya dalam keadaan yang dari segi apa kita nak cakap, keberangkalian untuk dia meninggal tu dah ada dah. Maksudnya mungkin dah di ICU sebagai contoh, walaupun kematian itu tidak pasti lagi, tapi keberangkalian bila dah masuk ICU ataupun dalam keadaan, kalau kita pernah mendengar dalam proses orang meninggal ni, gas dah dicabut, ataupun bila dah di hospital, jodoh cakap boleh bawa balik, kan, itu antara hin tanda-tanda duniawi bahawa orang ini sedang menuju kepada kematian, kan. Jadi kita pun dah boleh agak lah, bukanlah kita tak tahu apa yang akan berlaku, tapi secara ilmu duniawinya dah nak meninggal dunia, sakit-sakitnya tu dah ada tanda-tandanya, maka eloklah dibacakan surah Yasin. Baik. Begitu juga wa yahtamilu an takuna 'inda qabrih. Mungkin juga maksud mautakum di sini adalah membacakan surah Yasin di kuburnya. Maksudnya selepas kebumian atau semasa menziarahi kubur si mati tersebut. Jadi dalam ketiga-tiga qaul ini, pertama hadis Nabi dan juga qaul kalam Ibn Umar dan juga hadis tadi, menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan membaca surah Yasin ketika mana kita menziarahi kubur. Dan kalau Sayyidina Umar ni lebih apa cakap,
level lebih tinggi lah, iaitu membaca surah Al-Baqarah. Ya. Maknanya kalau kita ada masa, tidak terkejar-kejar, kalau kita berziarah kubur, bacalah surah Yasin. Tapi kalau agak-agak kita ziarah tu dalam keadaan mungkin nak singgah ataupun sesempatnya, sekurang-kurangnya doa dan juga membacalah surah Al-Fatihah. Tu paling kurang lah. Ya, ataupun kita lalu kan, contoh kalau saya biasa kalau nak naik kereta pergi ke Tanjung Karang, kan, Tanjung Karang, dari kat Tanjung Karang tu ada satu kawasan perkuburan dia betul-betul kat traffic light. Kan, kalau saya pergi Tanjung Karang, kan, lepas jambatan tu turun sikit ada masjid, sebelah masjid tu ada kubur, ada traffic light. Kita pun berhenti kat traffic light tu, kita tengok kubur. Takkan berhenti saja kan, alam dah tengok kubur, walaupun kita tak pergi ziarah kubur tu, berhenti, sedekahkan Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampailah habis, lampu hijau, jalan. Kan, kalau itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW tadi, maksudnya apa? Wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanatin. Ya, maksudnya pembacaan kita itu pahalanya Allah akan bagi mengikut jumlah ahli kubur yang ada di situ. Dan bacaan Al-Fatihah kita, walaupun kita baca sekali, tapi kalaulah ahli kubur kat situ ada 50 jenazah ataupun 50 kubur, insya-Allah berdasarkan hadis ini 50 kebaikan akan kita dapat. Ya, jadi itulah antara peluang untuk kita menambahkan amalan dan bersedekah melalui pembacaan Al-Quranul Karim. Ya, baik. Wa qala Abu Muhammad Abdul Haq, haddatsani Abu Walid Ismail bin Ahmad Arrafa bin Afrand, wa kana huwa wa abuhu salihain ma'rufain. Ya, baik. Diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq, diceritakan kepada aku Abu Walid Ismail bin Ahmad yang dikenali sebagai Ibnu Afrand. Adalah Ibnu Afrand ini, dia dan ayahnya merupakan dua orang yang soleh yang terkenal. Maksudnya ayahnya pun ulama, anaknya pun orang alim, orang yang terkenal dengan kesolehannya. Mata abi, maka diceritakan olehnya, ayahku telah meninggal dunia. Fahaddatsani ba'du ikhwanihi, ya, dan diceritakan pula oleh rakan-rakan ayah aku. Maksudnya bila orang soleh, mestilah kawan-kawannya orang-orang yang soleh. Kan, diceritakan oleh kawan-kawannya, memang yuthaq bi hadithi, qala li, berkata kepada aku kawan-kawan ayahnya tadi, ya, zurtu qabri abika, aku telah menziarahi kubur ayah kamu. Ini kawan baik, inilah kawan baik, jadi dia pun ziarah kubur kawan dia yang orang soleh tadi. Fa qara'tu alaihi hizban minal Quran, dan aku membacakan sebahagian hizb. Kalau kita tahu hizban ni macam kalau kita buka Al-Quran, satu juzuk itu ada 8 hizib, 8 bahagian. So dibacakan 1/8, maksudnya 1/8 daripada satu juzuk. Kalau kita biasa buka Quran, nampaklah kan bintang-bintang tepi tu al-hizib. Ya, satu juzuk ada 8 hizib, ya. Dia kata alaihi hizban min al-Quran, lebih kurang 1/8 daripada satu juzuk Al-Quran. Nah, dia baca. Thumma qultu ya fulan hadha qad ahdaitu lak. Ya, wahai fulan, maknanya dia seolah-olah berkata dengan kawannya tadi yang dah dikebumikan, dah jadi jenazah tu, inilah hadiah aku kepada engkau wahai sahabatku. Maksudnya dia baca Quran dan memang dia niatkan sebagai hadiah kepada kawannya tadi, ya. Famadha li, tetapi apa yang berlaku kepada aku, ya, fahabitu alayya nufkhah misku asyaitani, bila aku katakan seperti itu, selesai aku baca Al-Quran, seolah-olah ada angin yang bertiup kepadaku. Bertiup, maknanya bertiup dengannya, angin itu berbau wangi, seumpama kasturi. Wangi lah. Tiba-tiba datang satu angin yang bau wangi. Wa aqamat ma'i sa'atun thumma insaraf, dan angin itu pula sangat kuat sehingga aku ni berdiri dan tak dapat menahan kuatnya angin tersebut, sampailah faraqtani illa waqad masyaitu nisfut tariq, sehingga angin itu menerbangkan aku, ya, sampai separuh jalan. Maksudnya angin tu kuat sangat, tapi angin yang bau wangi lah. Angin tu bau wangi sampai boleh kita cakap dia menerbangkan dia, tapi dia tidak terbang, tapi maksudnya dia bergerak tu sampai jauh perginya. Maksudnya sebagai tanda apa? Orang saleh ini ada kebaikannya, dan bila dibacakan Al-Quran ke atas kuburnya itu,
ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naiknya bau wangi itu dan juga di angin yang kuat. Ya, seolah-olah ada kebaikan daripada apa yang dilakukan oleh orang soleh itu kepada kubur orang soleh. Dia baca Quran, dia hadiahkan kepada orang soleh tadi, dan ada kebaikan ditunjukkan dengan angin yang berbau wangi itu. Baik. Qala Abu Muhammad wa ra'aitu li ba'dhi man yuthaq bihi. Abu Muhammad mengatakan pula, aku melihat kepada sebahagian orang yang aku percaya. Orang percaya maksudnya orang-orang soleh jugalah. Mendengar kisah orang soleh ini, matat li imra'atun, telah meninggal dunia isteriku. Ya, ini seorang suami yang kematian isteri. Jadi suami ini adalah orang yang soleh jugalah, orang yang baik, ya. Fa qara'tu fi ba'dil layali ayatun minal Quran fa ahdaituha laha. Ya. Dan aku pada satu malam, pada beberapa malam selepas kematian isterinya, dia membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, maksudnya seorang suami yang baik, seorang suami yang soleh. Ya, bila isterinya meninggal, dia nak bagi hadiah apa lagi kan? Kalau masih hidup bolehlah belikan perfume, beg tangan ke, kasut, kereta dan sebagainya lah, sebagai harta dunia. Tapi bila dah meninggal, apakah hadiah terbaik kita kepada orang yang kita sayang? Sama ada isteri kita, suami kita, anak kita, ibu ayah kita. Maka Al-Quran lah hadiah paling bernilai sekali. Bacaan Al-Quran juga doa. Baik. Kemudian aku baca Al-Quran itu dengan aku hadiahkan kepadanya, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa isteriku tadi, ya. Falamma kana fil yaumi tsani, dan pada hari-hari yang berikutnya aku bertemu dengan kawan baik kepada isteriku itu. Kan? Dia bercerita bahawa pada satu hari dia bermimpi, kawan dia bermimpi, bukan suami tadi bermimpi, kawan dia tu bermimpi, ra'aitul bariha fulana fi naum, bahawa aku bermimpi isteri kau. Kan, iaitulah pada ketika itu dia berada pada satu tempat, hasanun fi dari hasanah, pada satu tempat yang sangat cantik. Kan, sangat cantik. Wa qad akhrajtu lana atbaqa min tahta sarir kana fil bait. Ya, dan isteri tadi diceritakan oleh kawan isteri tadi, dia berada satu tempat yang baik, dan satu ketika isteri itu mengangkat atau mengambil sesuatu di bawah katil isteri tersebut, ya. Wal atbaqu mamlu'ah qawarir anwar. Ya, dan diambil tu pula seolah-olah ada botol-botol yang bercahaya. Botol-botol yang bercahaya, kemilau cahayanya, ya. Faqalat li, dan dalam mimpi tersebut isteri kau berceritakan kepada aku, hadza ahdahu li sahibu baiti, inilah hadiah-hadiah yang diberikan oleh suami aku. Kan, dan kemudian si suami tadi pun berkata, wa ma kuntu a'lamtu bidzalika ahadan, dan selepas itu aku tak menceritakan lagi kepada sesiapa tentang apa yang telah aku buat ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Mafhum dalam penceritaan ini, maksudnya cerita ini dia cerita daripada orang yang soleh. Ya, so dia cerita orang yang soleh ini, bukanlah kita cakap ia sebagai satu hujah yang utama, tidak. Ia tidak sesekali menjadi dalil dalam amalan, ya. Tapi bila mimpi orang yang soleh ini, dia hampir benar mimpinya itu. Ya. Maka di sini ditunjukkan bahawa kalau kita orang membacakan Al-Quran, ya, dan kita hadiahkan kepada kerabat kita yang kita sayang. Macam kisah ini, seorang suami hadiahkan baca Al-Quran itu kepada isterinya, didoakan keampunan untuk isterinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sajalah yang Maha Pengampun dan memberi rezeki, ya. Dan digambarkan kat sini seolah-olah Allah makbulkan dan Allah sampaikan bacaan Al-Quran tersebut. Tandanya apa? Kuburnya bercahaya. Ya, kuburnya itu ditempatkan di tempat-tempat yang indah, ya, dan bercahaya. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Ya, apa yang kita nak bila kita masuk dalam kubur, ya, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kematian aku ini kerehatan untuk diriku. Maksud apa kerehatan, tuan-tuan? Kerehatan agar aku tidak diseksa oleh-Mu, ya Allah, tidak diseksa oleh malaikat-Mu, ya Allah. Ya, kita tak nak bila kita masuk kubur kena seksa. Seksa tu bukannya seksaan yang sikit-sikit, tuan-tuan, ya. Disempitkan kubur, digelapkan kubur, dipukul bertalu-talu dan sebagainya, dan berterusan sampailah hari kiamat. Kita nak ke macam tu? Tak nak, tuan-tuan.
ya. Maka apa yang kita ingin, kita berdoa semasa kita hidup ni, ya, kita berdoa agar kubur kita diterangkan, kubur kita diluaskan menjadi salah satu taman-taman syurga. Kan, walaupun kita belum masuk syurga, tapi sekurang-kurangnya raudhatun min riyadil jannah. Tu yang biasa kita doa dalam tahlil ataupun imam-imam biasa doakan, ya Allah, jadikanlah kuburnya ini salah satu taman daripada taman-taman syurga, dan janganlah engkau jadikan kuburnya ini lubang-lubang daripada lubang api neraka. Tu biasa kita doa, ya, dalam majlis selepas pengkebumian, dalam tahlil dan sebagainya. Kan, dan juga kita berdoa supaya diterangkan kubur dan sebagainya. Ya. Satu, kita doa untuk orang yang meninggal dunia, dan dalam masa yang sama juga kita berdoa untuk kubur kita nanti. Tapi tidak cukup sekadar doa, tuan-tuan. Kalau doa tak solat pun tak guna juga, doa tak baca Quran pun tak guna juga. Sebab apa? Doa perlu disertakan dengan amalan, dan amalan kita itulah menjadi asbab insya-Allah peneman kita dalam kubur, dan juga akan menerangkan kubur kita insya-Allah. Ya, baik. Qala Syekh Al-Muallif rahimahullah, wa fi hadzal ma'na hadis marfu', satu hadis marfu' daripada Anas, yati fi bab ma yatbi'ul mayyit ila qabri, dalam satu bab, iaitu bab mengikuti jenazah ke kubur. Wa qad qil, ada qaul yang mengatakan bahawa inna thawabal qiraah lil qari, ya, kalau kita membaca Al-Quran di kubur, Al-Fatihah, Yasin dan sebagainya, pahala bacaan itu untuk pembaca. Yang tu confirm, tuan-tuan, ya, kita baca Quran ni confirm dapat pahala dah. Confirm dapat pahala dalam erti kata janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi ada mengatakan bagaimana? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap huruf itu ada 10 hasanat. Maksudnya alif lam mim dapatlah 30 pahala, Yasin dapatlah 20 pahala, Bismillahirrahmanirrahim ada 17 huruf, dapatlah 170 pahala. Kan, dan juga apatah lagi kalau kita lagi banyak baca Al-Quran. Kan, maksudnya dengan membaca Al-Quran itu sendiri sudah mendapat pahala untuk pembacanya. Walil mayyit, dan untuk orang meninggal dunia atau jenazah tersebut, thawabul istima' walidzalik talhaqahu rahmah. Dia juga mendapat thawab kalau kita baca di kubur, dia juga mendapat pahala mendengar. Kan, cuma dengarnya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu mereka itu sudah berada di alam barzakh, bukan lagi di alam dunia. Kan, dengarnya itu kita tak pasti dengarnya itu macam mana. Sebab kalau kita tengok secara zahirnya memang dah tak ada dah dia dalam kubur tu, maksudnya dah reput. Kan tak ada, macam mana dia boleh dengar? Itu adalah perkhabaran di alam barzakh. Dia mendengar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia juga beroleh kebaikan daripada bacaan al-qari yang berada di atas kubur tersebut. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarkanlah bacaan tersebut. Wa ansitu, bukan sekadar dengar tapi diam dan ambil pengajaran, maksudnya hayati bacaan tersebut. La'allakum turhamun, agar kamu beroleh rahmat. Ini yang saya pesan dalam kuliah-kuliah, tuan-tuan. Maksudnya kalau kita quri al-Quran, dibacakan Al-Quran, bukan masa kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, insya-Allah kita berada dalam keadaan yang tenang, yang dalam keadaan yang baik, tawaduk. Ini bila kita diperdengarkan bacaan Al-Quran. Diperdengarkan tu dalam banyak bentuk lah. Kalau memang kita berada di surau atau kita berada semasa dalam solat, imam baca ayat, kita sebagai makmum kita dengar bacaan imam, itu dah confirm kita diam sebab kita dalam solat. Kan? Ini kalau kita berada di luar solat. Sebagai contoh, kita bawa kereta, kita pasang CD Al-Quran ataupun sekarang MP3 dan sebagainya lah Al-Quran. Maka bila kita pasang Quran, jangan kita berbual pula dalam kereta tu. Kita tahu, oh ni nak ambil berkat dalam perjalanan kita nak balik kampung, ni dari China minggu depan kan, cuti seminggu sekolah kan, balik kampung kan, oh ambil berkat lah, kita pasang CD Al-Quran sepanjang perjalanan ni, semoga Allah memberkati perjalanan. Oh bagus, niat itu tak ada masalah.
Tapi bila pasang tu, dia pula borak-borak dengan isterinya, dengan anaknya, telefon, baik tak payah. Kan? Baik tak payah. Baik dia pasang lagu daripada kalau nak macam tu. Sebab apa? Al-Quran itu bukan sekadar diambil berkat. Bukan sekadar nak ambil berkat, kadang-kadang dipasang di, contoh di pasaraya atau dipasang di tempat-tempat yang nampak macam baik, macam bagus, tapi suasana itu sebenarnya bukan suasana Al-Quran. Sebab Allah berfirman, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan ia, wa ansitu, diam dan tunduk, ambil bercakap penghayatan padanya supaya beroleh rahmat. Kalau dibacakan Al-Quran, kita tak dengar dan kita tidak betul-betul teliti bacaannya itu, sekadar sia-sia lah, walaupun benda itu baik, tapi tidak akan beroleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mafhum mukhalafah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204 ini. Baik, qultu, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wala yab'an fi karramallahu ta'ala, maka tidak jauhlah daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayal haqqahu thawabul qira'ah wal istima' jami'ah, untuk orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala, begitu juga orang yang mendengarnya, sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wa ilhaqu thawabu ma yahdihi ilaihi min qiraatil Quran, sudah pastilah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk daripada bacaan Al-Quran tersebut, wa illam yasma'hu, kasadaqah wad du'a al istighfar lima dzakarna, wa li'anna al-Quran du'aun wa istighfar wa tadarru' wa ibtihal. Kalaulah sepanjang kehidupannya, harian dia tidak langsung bersedekah, dia tidak langsung berdoa, dia tidak langsung beristighfar, tetapi sibuk dengan bacaan Al-Quran dia. Kalaulah ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas solat subuh dia tak doa, tak istighfar, tak apa, dia baca Quran je. Begitu juga lepas sepanjang masa dia baca Quran, sampai dia tak ingat ataupun tak bersedekah. Kan ada orang maksudnya dia tak ada yang bersedekah ni, dia baca Quran je, tak bersedekah pun. Baca Quran je, tak berdoa pun. Baca Quran je, tak istighfar pun. Maka ia akan memperoleh pahala yang berlipat kali ganda. Sebab apa? Li'anna al-Quran doa. Kerana Quran itu, dalam Quran juga ada doa. Kan kalau kita teliti ayat Quran, berapa banyak Rabbana dalam Al-Quran. Sebagai contoh ayat yang kita biasa baca, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kat situ ada tiga Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna, sebelum tu apa? Rabbana wala tuakhidna ma la taqata lana bih. Itu yang akhir, minta maaf Rabbana la tahmil alaina, Rabbana wala tuhammil alaina, Rabbana la tuakhidna. Situ saja dah tiga Rabbana. Maksudnya banyak ayat-ayat lain lagi yang berkait dengan doa. Kadang-kadang tidak ada Rabbana pun, tapi ianya juga adalah doa. Kan tak sebenarnya doa tu adalah Rabbana, ada ayat yang lain, tapi dia juga adalah berkait dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam Al-Quran juga ada istighfar, dan Al-Quran juga ada, kita pasti akan rasa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itulah wa ma yataqarrabul mutaqarrabun ila Allah bimithli Al-Quran, maka sudah pasti orang yang sangat dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membudayakan Al-Quran dalam kehidupan dia. Ini yang susah dalam suasana dunia zaman sekarang, tuan-tuan, untuk kita membudayakan Al-Quran dalam hidup kita. Kerana kadang-kadang kita sudah terlazim ataupun termasuk dalam orang yang disibukkan dengan kita sebutkan sekarang zaman media sosial. Kan kita disibukkan dengan contoh Facebook, Twitter, IG, TikTok, apalah macam-macam benda-benda sekarang ni. Sibuk dengan benda tu, berbanding kita disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Sama ada kita membaca Al-Quran, kita membuka tafsiran, kita mendengar pengajian-pengajian berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya. Baik. Bersabda Nabi SAW, yaqulu Rabbi tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahu qira'atil Quran an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya as-sa'ilin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya, sesiapa yang disibukkan dalam kehidupannya dengan bacaan Al-Quran berbanding dia berdoa kepada aku. Ini macam saya bagi contoh tadi lah. Maksudnya dia sibuk baca Quran, dia sampai lupa nak berdoa. Kan bersibuk baca Quran sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kelebihan lebih banyak berbanding dengan orang yang sekadar berdoa sahaja. Maksudnya kat sini tuan-tuan, kebaikan baca Quran tu lebih baik daripada berdoa. Tetapi lebih baik juga kalau kita baca Quran pun dia, doa pun dia. Tu sama-sama naik lah. Ini maksudnya orang ni dia lebih utamakan baca Quran daripada berdoa. Tetapi ganjarannya itu lebih tinggi daripada orang yang sekadar berdoa sahaja. Maksudnya tuan-tuan, zikir yang paling utama, doa yang paling utama yang kita kena lazim sepanjang masa adalah membaca Al-Quran. Yang ni kita kena buat sepanjang masa, tak kira waktu, tak kira masa. Tetapkan, kita sendiri yang kena arrangekan, kita kena sendiri yang kena takwimkan, jadualkan bila masa aku kena baca Quran. Bukannya kita cakap, oh nantilah kalau aku lapang baru aku baca Quran. Tidak. Bukan itu sebagai diri seorang Muslim, bukan. Dari sebagai seorang Muslim bukannya bila lapang nak baca Quran, tak. Al-Quran itu kena dijadualkan bila dia nak baca. Bukan waktu lapang. Al-Quran ni bukan hobi. Bukan hobi waktu lapang, bukan. No. Al-Quran adalah kewajipan, walaupun hukumnya sunat, tapi seolah-olah ia sebagai satu kewajipan bagi seorang Muslim untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan hariannya. Baik. Satu hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila mati ataupun meninggal dunia seorang manusia itu, akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu pertama sedekah jariyah, sedekah-sedekah dia, dan juga ilmu yang dimanfaatkan, dan juga waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan dia. Wal qira'ah fi ma'na du'a wa dhalika sadaqat min al walad wa min as-sahib was-sadiq wal mu'minin. Jadi perkara-perkara inilah yang menyatakan bahawa membaca Al-Quran itu juga adalah sebahagian daripada doa, dan begitu jugalah sedekah daripada anaknya. Itu paling yang confirm sampai, tuan-tuan. Yang confirm sampai dalam bab doa dari bacaan Al-Quran ini adalah daripada anak-anaknya. Bacaan kita kepada ibu ayah kita confirm sampai. Bila kita ikhlas dan kita niatkan betul-betul hadiah untuk mak ayah kita, insya-Allah sampai. Yang khilaf itu adalah orang lain yang tiada orang cakap apa, pertalian nasab. Macam kita biasa buat tahlil dulu kan. Saya biasa kongsikan bahawa kalau boleh, kalau macam tahlil, biar anak-anak join sekali bacaan tahlil tu, dia yang berada di barisan hadapan. Orang-orang jemputan di lapisan kedua, ketiga dan sebagainya. Keutamaannya walaupun dia menjemput ahli qaryah ataupun orang-orang surau, tapi keutamaan tetap kepada anak-anak si mati tadi untuk membaca Al-Quran, bukan sekadar diswastakan. Kan dia bagi duit, orang surau pandai-pandailah baca Quran untuk ayah aku kat rumah nak lepak, nak tengok TV. Itu haram jadah namanya, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap benda tu. Bukan itu yang kita nak dalam budaya masyarakat kita. Memang orang surau ni alhamdulillah dia akan baca, ada kenduri dan sebagainya, itu rezeki lah. Tapi benda ni bukan untuk diswastakan. Keutamaan itu tetap kepada anak-anak sendiri. Cuma kita minta mungkin ada kebaikan di sisi orang-orang soleh yang berada di surau ini. Mungkin ada doa-doa itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan lagi azab ibu ayahnya di dalam kubur dan menerangkan lagi, meluaskan lagi kubur ibu ayah kita, insya-Allah. Baik. Fa inna qil, ada yang menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf ulama lah, saya kongsikan sedikit. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dalam surah An-Najm ayat 39. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan sahaja. Ini antara perbahasan alim ulama, bahawa yang saya katakan tadi, kumpulan kedua yang mengatakan bahawa bacaan-bacaan Al-Quran ini tidak sampai kepada si mati.
Berdasarkan dalil ini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah akan sampai atau tidaklah lagi ada pahala kepada manusia ataupun insan yang meninggal dunia itu kecuali apa yang telah diusahakan di atas dunia ni sahaja. Maksudnya bila dia dah meninggal, dah tak ada apa-apa lagi yang kita boleh bagi kat dia dah, melainkan apa yang dia buat kat dunia itulah. Solat dia sendiri, sedekah dia sendiri, puasa, itu saja yang dibawa ke dalam kubur. Bila dah masuk kubur, dah tak ada apa lagi yang boleh masuk, amalan-amalan untuk hadiah dan sebagainya. Itu pendapat golongan pertama. Tapi Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengambil pandangan yang membolehkan ataupun mengharuskan bahawa sampainya pahala-pahala bacaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik, berdasarkan beberapa hadis, iaitu waruya an Ibnu Abbas, bahawa ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa ayat ini, ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dalam surah An-Najm ayat 39, adalah merupakan ayat yang telah mansukh hukumnya. Mansukh apa tu? Kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ayat ada nasikh wa mansukh. Ada ayat yang menghapuskan hukum sebelumnya. Iaitu kita tahu dari segi tarikh ataupun sejarah penurunan ayat. Contoh dalam pengharaman ayat, pengharaman arak, kan. Pertama sekali ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa janganlah kamu wala taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati solat ataupun janganlah kamu datang kepada solat ketika mana kamu sedang mabuk. Maksudnya boleh lagi minum arak, tapi minum arak jangan nak dekat solat kamu minum arak baru nak datang solat. Tak boleh. So sebelum solat berhenti minum arak baru solat. Itu dalil yang pertama dari segi tarikhnya. Kemudian barulah Allah menurunkan ayat. Maaf saya tengok ayat tu, tapi ayat tu terus mengharamkan arak tersebut. Kan, khamar, apa ya, khamar, tengok ayat, minta maaf saya. Jadi bila tapi ayat kedua ayat itu ada dalam Al-Quran, maka janganlah orang-orang jahil ini mengambil. Ada orang yang kita sebutkan mungkin Quranis, orang yang dia ambil Quran ini secara literal, ambil dari terjemahan, dia terus ambil ini sebagai hukum. Kalau tak ada sebut dalam terjemahan Al-Quran, itu bukan hukum, aku tak ikut benda tu. Sebagai contoh, menutup rambut bagi wanita, memang dalam Al-Quran tak ada ustur sya'raki, tutuplah rambut kau, tak ada dalam Quran, memang tak ada. Tapi kita kena kaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang batasan aurat dan sebagainya. Tapi orang-orang Quran di sini ataupun yang faham Al-Quran saya itu cakap, tak ada perintah tutup Al-Quran, tutup rambut dengan Al-Quran, aku tak ikutlah, aku ikut apa yang Quran. Kalau diikut benda ni betul-betul diambil, janganlah kamu hampir kepada solat wa antum sukara, kalau kamu mabuk, maksudnya bolehlah kita minum arak, yang penting jangan sebelum solat. Ini jenis orang yang memang jahil, tuan-tuan. Dia tidak mempelajari usul tafsir dan sebagainya ataupun mengikuti pengajian alim ulama. Itulah maksudnya ayat nasikh wa mansukh. Dia berdasarkan ayat ini juga, ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahawa manusia itu akan terputus amalannya kecuali apa yang diusahakannya sahaja, digantikan dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, surah At-Tur ayat 21. Iaitulah orang-orang yang beriman itu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh zuriat mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan mengikut sekali apa yang dibawa oleh anak-anaknya itu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tadilah bila kita sebutkan tadi, bila seorang tu meninggal dunia, anaknya juga buat benda yang baik, kan, meneruskan kerja baik ayahnya tadi. Mungkin maksudnya contoh, mungkin ayahnya sebelum ni ada bantu Mahat Tafiz sebulan 1,000, kan, sumbangan ayahnya yang konsisten setiap bulan 1,000 bagi kat tabung Mahat Tafiz ataupun tabung surah An-Nur ni contohnya. Kan, ayahnya meninggal dunia, kan, maka si anak ni tahu bahawa ayahnya adalah seorang yang dermawan, maka anak-anaknya pun meneruskan apa yang diusahakan oleh ayahnya tadi. Dia menyumbang terus kepada surah An-Nur, menyumbang terus ke rumah Tafiz, maka apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya semasa hidup dan diteruskan oleh anak-anaknya itu, maka pahalanya juga akan mengalir kepada ayahnya tadi. Sebab apa? Anaknya tadi meneruskan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Baik.
Begitu juga kalau kita melihat di hari akhirat nanti ada syafaat. Syafaat yang berlaku, satu syafaat kubra lah, syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Ada satu lagi syafaat, iaitulah ketika mana fayaj'alul walad at-tiflu yaumil qiyamah fi mizani abihi, bahawa anak-anak kecil yang meninggal dunia, ya, maksudnya anak-anak kecil yang meninggal dunia di dunia ini, meninggal dunia kan, maksudnya mungkin masa dia lahir, dia melahirkan anak, dia bernyawa, masa nangis dalam 2-3 saat betul meninggal dunia. Kemudian ataupun umur 3-4 tahun sakit, meninggal dunia, maksudnya belum balik lah, meninggal dunia yang kecil atau kemalangan dan sebagainya. Maka anak-anak ini kalau ikutkan tak ada amalan pun, sebab dia masih kecil kan, tak ada amalan pun nak dibawa ke timbangan mizan itu. Tetapi disebabkan kematiannya ini diredai oleh ibu dan ayahnya, ibu ayahnya redha dan sabar di atas kematian anaknya yang kecil ini. Ini satu tingkatan yang tinggi lah tuan-tuan. Kita tak hadapi benda tu mungkin sukar untuk menerima, atau orang yang menghadapinya susah nak, anak kecil tuan-tuan kan, apatah lagi kadang dia dah 10 tahun bernikah, belum nikah, dapat anak, lepas tu meninggal pula. Lagilah dari segi emosi tu memang sangat-sangat sedih lah. Tapi dia tetap sabar, dia tetap redha bahawa ini adalah ketentuan, ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak-anak inilah akan menjadi pemberat pada mizan ayahnya semasa di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 11, abaukum wa abnaukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, sama ada ayah, datuk nenek kamu, mak ayah kamu, ataupun anak-anak kamu, kamu sendiri tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana satu yang boleh bantu memberikan manfaat kepada kamu di hari akhirat, terutama sekali dalam timbangan mizan nanti. Ya, surah An-Nisa ayat 11. Azan dulu, ya Allah a'lam.
Okay, baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, bersambung sedikit lagi hujah-hujah Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahawa sampainya pahala bacaan kepada si mati. Baik, antaranya wa katsirun minal ahadits tadullu ala hadzal qaul, ya. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahawa sampainya pahala apatah lagi seorang anak itu kepada ibu ayahnya dalam amalan yang dilakukan. Antaranya dalam hadis Nabi menyebutkan man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, ya, hadis sahih. Baik, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia ada meninggalkan puasa, maksudnya dia tak berpuasa semasa dia hidup lah, kemudian digantikan puasa itu oleh walinya, maksud oleh anak-anaknya, maka dibenarkan, dibolehkan, ataupun dari segi mazhab kita disunatkan untuk anak-anak menggantikan puasa ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Ya. Dalam bab ini yang wajibnya bila mak ayah kita meninggal dunia dan kita yakin bahawa pernah dan ada ibu ayah kita tak puasa, terutama sekali semasa akhir hayatnya, kan, jangan kita kira dari dia akil baligh tu, kan, masa dia akil baligh pun kita pun tak lahir lagi. Kan, sebab apa, contoh mak ayah kita kahwin umur 30 tahun, kan, umur 15 tahun dia start baligh, kita pun tak ada lagi, kita pun tak tahu dia puasa tak puasa. So kita janganlah mengandaikan, oh ayah saya dulu jahat Ustaz, dia tak puasa dulu masa sekolah. Mana kita tahu, main cakap je. Lainlah kalau memang ayah kita mungkinlah sebelum dia meninggal dunia tu dia cakap kat anak dia, anakku sebenarnya ayah ni dulu memang pernah tinggal puasa, kan, dulu masa ayah sekolah tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 memang ayah tak pernah puasa langsung. Itu memang ayah dia sendiri mengaku, cakap kat anak dia bahawa dia tak puasa, jadi tengok lepas tu meninggal dunia, kan, itu maksudnya memang betul ayah dia mengaku, barulah kita kirakan fidyahnya berapa hari yang ditinggalkan, kita gantikan dengan bayaran fidyah. Dan sunat bagi si anak tadi untuk menggantikan puasa ayahnya tadi. Jangan pula kita sendiri yang menghukum ayah kita jahat. Kan, saya tak percayalah Ustaz, ayah saya dulu dia puasa, kan, janganlah sampai kita bersangka baik. Melainkan apa tadi, kita memang ayah kita ada cakap kat kita dia tak puasa, ataupun mak ayah kita nampak masa dia sakit, kalau nazak dah mungkin sakit tua dan sebagainya, ada beberapa hari dia tak puasa dalam bulan Ramadan, maka wajib membayar fidyah atas hari-hari yang ditinggalkan tak puasa tersebut, dan sunat untuk digantikan puasa oleh anak-anaknya. Itu dalam bab puasa, maksudnya boleh digantikan walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan begitu juga dalam bab haji lah, dalam bab badan haji, dengan syarat kewajipan untuk dibadalkan haji itu ialah apabila si ayahnya itu ada duit yang cukup untuk dia pergi haji semasa hidup, kemudian dia meninggal, maka wajib untuk anak tadi menghajikan ayahnya dengan duit peninggalannya itu, kan. Tetapi kalau ayahnya semasa hidup pun tak cukup duit untuk pergi haji, maka sunat untuk si anaknya tadi menghajikan, membadalkan haji untuk ayahnya. Jadi dua keadaan yang berbeza. Maksudnya kalau masih hidup tu, contoh macam sekarang tuan-tuan dah 2 tahun tertangguh haji dari Malaysia, kan, untuk jemaah Malaysia, harap-harap tahun yang ketiga ni bolehlah, walaupun ada Omicron, Delta Cron dan sebagainya, itu semua adalah makhluk Allah, kita minta dijauhkan dan dibenarkanlah untuk jemaah haji ni, sebab dah 2 tahun dah drag ni, list tu dah makin panjang tu menunggu, kan, untuk jemaah ni cuma diperbolehkanlah oleh kedua kerajaan, sama kerajaan Saudi atau kerajaan biasa, untuk menunaikan ibadah haji. Baik, jadi dalam bab ini kalau semasa hidup memang dah ada dah duit nak pergi haji, cuma tak dapat nak pergi sebab kuota tadi, ataupun belum naik nama lagi, tu tak meninggal,
maka wajib si anak tadi membadalkan haji dengan duit peninggalan tadi tu, bukan duit anak-anak. Sebelum nak diagihkan, sebelum nak difaraidkan, ambil duit tu untuk dibadalkan hajinya. Kan, kalau boleh lebihkan, kalau ikutkan kos haji 10,000 kan, tapi kalau ikutkan badal kurang daripada itu. Kalau boleh bayarlah badal tu, walaupun dalam proses badal tu biasanya diiklankan dalam 2,000, 3,000. Tak salah kalau kita lebihkan bayaran badal tu 5,000, 10,000 dan sebagainya. Sebab apa? Memang itu kemampuan ayah kita masih hidup. Bayarlah dengan kos yang sebenar sekalipun, tak ada masalah. Itu lebih utama sebenarnya. Kan? Tapi kalau memang semasa hidup pun duit tu tak cukup, tak pernah cukup untuk pergi haji, maka tak wajib untuk dibadalkan haji tadi tu. Sekadar sunat saja kalau anak-anak tu yang berkemampuan. Anak tu memang alhamdulillah mungkin rezeki lebih, dia ada nak badalkan haji untuk ayahnya pun dibolehkan. Itu perbezaan dalam dua keadaan lah tuan-tuan ya. Baik. Zaman tu ketiga, Aisyah radhiyallahu anha i'takafat an akhiha Abdurrahman ba'da mautih wa i'taqat anhu. Ya, wa qala Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Sa'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat, ibuku telah meninggal dunia. Fa atasaddaq anha, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, boleh kau bersedekah atas nama ibu kau. Qal fa ayyu sadaqah afdal, apakah sedekah yang afdal untuk aku sedekahkan atas nama ibuku ini? Maka Nabi pun menjawab, saqil ma, memberi air. Ya. Jadi hadis ini juga hadis yang sanadnya hadis hasan. Baik. Apa maksud dari hadis ini? Seorang lelaki ini dah kematian ibu, dia nak bersedekah atas nama maknya. Nabi, dia tanya boleh tak Nabi? Nabi cakap boleh. Dan dia pun tanya, apakah sedekah yang afdal untuk aku bersedekah atas nama mak aku ni? Baik, sedekah yang afdal adalah saqil ma, itu kau memberi minum air. Kan, memberi minum air ni dalam konteks sekarang ni apa tuan-tuan? Maknanya kalau mak ayah kita dah meninggal, kita boleh sewakan ataupun belikan satu mesin penapis air yang senang, macam saya cakap sekarang, kuku ke kowe ke apa-apalah, letak di tempat yang orang selalu minum. Kan, contoh mungkin di sekolah, kan, sekolah anak-anak murid selalu nak minum air kan, ataupun di surau yang tempat orang selalu datang lah. Jangan pula letak mesin air tu dekat mana cakap dekat tepi highway. Tepi highway bukan R&R lepas tu. Kalau letak kat R&R orang berhenti minum. Kan, letak tempat yang tak ada orang berhenti, tak panjanglah pahala tu. Ini adalah sedekah paling afdal untuk mak ayah kita. Kan, ataupun mungkin dalam zaman sekarang ada yang orang cakap apa, pam air tu kan. Mungkin di negara Kemboja biasanya, tapi itu pun kadang-kadang yang tersebar ada yang scammer dan sebagainya, itu berhati-hatilah, tapi pun baik juga tu. Kan, memberikan sedekah untuk orang buat pam air supaya orang boleh dapatkan air. Yang penting dapat minum air, itu adalah antara sedekah paling afdal yang kita boleh niatkan untuk ibu dan ayah kita sudah meninggal dunia. Ya. Baik, jadi antara penutupnya tuan-tuan dalam hadis dalam ayat Al-Quran ini mengatakan bahawa wa allaisa lil insani illa ma sa'a adalah khassan fi sayyi'ah. Ya. Hanyalah untuk amalan-amalan kejahatan. Ayat ini bermaksud illa ma sa'a adalah manusia itu di atas amalan kejahatan yang dilakukan semasa hayatnya. Maksudnya apa? Dalam hadis yang satu hadis yang sedikit panjang tapi saya ringkaskan dekat sini, bahawa Allah berfirman dalam satu hadis kursi, idahum abadi bihasanatin walam ya'malha katabatha lahu hasanah. Seorang hambaku kalau dia berniat nak buat satu kebaikan, niat yang betul nak buat ni, bukan dia niat saya saja, bukan niat kosong je. Macam saya sebut tadi, niat nak pergi surau tapi maksudnya dia duduk depan TV, niat tu bukan niat namanya. Niat nak pergi surau tapi dia mandi, dia wuduk, tiba-tiba dia terjatuh ataupun tiba-tiba ada emergency, kena on call pergi kerja, tak dapat dia nak pergi ke surau. Maksudnya niat tu dah, memang dia dah niat nak pergi surau tapi terhalang oleh beberapa perkara, iaitu baru betul niat yang dikira. Bukan dia cakap aku nak pergi surau ni tapi duduk tengok TV lagi, tengok takarut STL kan. Tu bukan, tak kira yang tu. Ya. Niat yang ni apa tu? Niat memang dia nak buat dan dia ada usaha, itu baru niat. Niat yang tu akan dapat pahala. Akan dapat pahala walaupun dia tak dapat nak buat. Fa inna amaluha bila dia buat pula berganda lagi 10 pahalanya. Niat tadi dapat 1,
dia dapat melaksanakan niatnya itu, dapat lagi 10 pahala. Bahkan bukan 10, boleh digandakan sebanyak 700 kali ganda. Wa idahum bisayyi'ah, bila dia niat nak buat jahat tapi tak dapat nak buat jahat tersebut, maka tak akan tertulis kejahatannya itu. Contohlah dia niat nak apa tuan-tuan buat jahat ni, dia niat nak pancitkan tayar Pak Imam. Tak tahulah sebab apa kan. Tak masalah kalau Pak Imam kat sini contoh tapi bila dia nak buat tu, tak jadilah. Mungkin tiba-tiba dia Pak Imam tu tegur dia kan, sehat kau? Alamak, sehat Pak Imam. Tiba-tiba pula bila memang tegur ni, sehat pula. Alamak, tak jadilah nak pancitkan Pak Imam kan. Walaupun dah niat nak buat jahat, dah tinggal nak cocok tu, dia Pak Imam buka pintu kereta tu kan, maka tak dikira. Macam tadi niat tadi dah kira kan, ini tak dikira kan. Fa'in amalaha, tapi kalau dia buat juga baru dapat satu kejahatan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, dari sini tuan-tuan dan puan-puan Subhanahu wa taala, bahawa mafhum dalam ulasan keseluruhan apa yang kita bacakan dalam hadis-hadis ini, dibolehkan untuk kita membaca Al-Quran dan dihadiahkan dan disedekahkan kepada si mati. Apatah lagi kalau orang meninggal dunia itu adalah di kalangan kaum kerabat kita sendiri. Itu keutamaan lah tadi, maksudnya kepada ibu ayah kita, anak-anak kita, abang kakak kita dan sebagainya. Maka lebih utamalah untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan disedekahkan kepadanya. Kalau mampu untuk kita berziarahi kubur mereka dan sedekahkan dibaca Quran di kubur, maka buatlah. Kalau tak mampu, kita boleh baca di mana-mana sahaja, bila-bila masa, dan dinaikkan hadiah untuk mereka. Dan kalau orang lain pun boleh, tapi kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pahala itu atas asbab kesolehan orang yang kita minta doa itu untuk sampai diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon ampun dan maaf atas segala kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kurniakan kita rasa istiqamah untuk kita dilembutkan lidah membaca Al-Quran, diterangkan hati, dan diluaskan kubur ibu ayah kita, diterangkan kubur-kubur mereka, dan begitu juga kebaikan itu akan berbalik kepada kita satu masa nanti insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf. Maka semoga kita bertemu dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.